Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hasa ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ilal huda wa dalalah alal khair ibtigha'a wajhillah wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi lillahi ta'ala. Allahumma raddina biqada'ika wa sabbirna ala bala'ika wa auzi'na syukra ni'ma'ika. Ya Allah, jadikan kami redha dengan ketentuan-Mu. Jadikan kami sabar bila menerima ujian dari-Mu, dan jadikanlah kami syukur atas segala nikmat-Mu. Yang saya hormati para pegawai dan ahli-ahli jawatan kuasa Surau Al-Muhajirin, Kampung Seri Gombak Indah, Batu Kif, Selangor. Seterusnya tuan-tuan guru, para alim ulama, para habaib, muslimin muslimat, hadirin hadirat, tuan-tuan puan-puan, yang tak dilupakan juga para pelayar yang menonton siaran kita pada malam ini, tak kira mana pun mereka berada. Yang menonton dari utara, moga sejahtera. Yang menonton dari timur, moga terus makmur. Yang menonton dari barat, moga dapat berkat. Yang bergabung dengan kita dari selatan, moga dapat keampunan. InsyaAllah pada malam ini kita akan membincangkan satu tajuk moga-moga bermanfaat, iaitu menghayati perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Muslimin muslimat sekalian, perjuangan Nabi ini kita tak akan mampu untuk membalasnya. Segala jasa dan budi Nabi takkan terbalas oleh kita walau apa pun kita usaha nak membalasnya. Sebab perjuangan Nabi kepada kita sangat besar jasanya, iaitu Nabi memperkenalkan kepada kita agama yang paling benar di dunia, dan kita syukur pada Allah. Hari ini di sekeliling kita seluruh dunia ada 9,900 agama. Maka wajar kita bersyukur kepada Allah. Andai kata kita ini daripada ribuan agama seluruh dunia, kita dilahirkan atau kita memilih untuk menjadi Islam berkat daripada penyebaran dan kegigahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu pada malam ini saya ingin mengajak diri saya dan hadirin hadirat, kita bukan sekadar nak menghayati perjuangan Nabi, tapi malam ni saya nak mengajak tuan-tuan untuk kita balas segala jasa dan perjuangan Nabi ini. Soalnya bagaimana? Macam mana kita nak membalasnya? Adakah cukup dengan kita mengamalkan sunnahnya, ataupun cukup sekadar kita cinta kepada dia? Adakah cukup kita berziarah ke Madinah dan umpamanya lagi? Ini kita akan lihat. Salah satu daripada cara untuk membalas segala perjuangan Rasulullah SAW terhadap kita adalah Nabi ada minta kepada kita. Ini Nabi sendiri minta kepada kita untuk bantu dia dapat satu kedudukan pangkat yang tinggi di akhirat nanti. Itu je Nabi minta. Kalau sayang pada aku, tolong doakan aku dapat pangkat itu. Apakah pangkat itu? Dipanggil Maqam Mahmudah. Satu gelaran yang tertinggi yang diberikan oleh Allah kepada hamba-Nya yang terpilih. Apakah doa itu? Doa ini hari-hari kita baca, cuma tak perasan saja. Ketika bila kita membaca doa ini, bila azan selesai dikumandangkan, Allahumma rabba hadhihi da'wati tammah wassalatil qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wa ba'athu maqaman mahmudanil ladzi wa'adtah. Saya ingat doa ini tuan-tuan hafal.
dan siap dengan terjemahannya sekali. Sebab kita dari kecil dengar dalam radio dan tengok dalam televisyen, azan mesti doa ini. Kita doa kepada Nabi, kepada Allah, ya Allah, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad wasilah dan berikanlah kepada dia maqam mahmudah. Apa benda dua perkara ini? Nampak ringan di mulut, tetapi Nabi berjanji dalam satu hadis daripada Jabir bin Abdullah, man qala hina yasma'un nida halat lahu syafa'ati yaumal qiyamah. Siapa bacakan doa yang kita bacakan tadi, wajib dapat syafaat kepada hari kiamat. Hadis Bukhari. Sehingga kita jadi tertanya-tanya, kenapa Nabi begitu bersungguh-sungguh minta kita doakan dia? Maqam mahmudah ini kedudukan tertinggi di akhirat. Nabi nak benda ni sebab kata para ulama, maqam mahmudah ini ada beberapa pengertian. Pertama, maqam mahmudah ini adalah siapa-siapa yang dapat gelaran ini, orang itu akan diizinkan oleh Allah untuk mengeluarkan manusia daripada neraka. Dan Nabi nak dapat kelebihan itu. Yang kedua, kata ulama, mana-mana manusia yang dapat maqam mahmudah, Allah akan dudukkan dia bersama dengan Allah di kursinya pada hari kiamat. Kedudukan mulia. Yang ketiga, kata ulama, maqam mahmudah ini adalah orang itu akan dianugerahkan liwa'ul hamdi, iaitu satu bendera panji-panji yang orang ni akan jadi chief di mission. Dia jadi ketua kepada seluruh manusia, bawa panji-panji. Macam Olimpik, yang pegang bendera tu kan dia mengetuai barisan. Dan kata ulama lagi, maqam mahmudah ini adalah orang itu diizinkan Allah memberi syafaat kepada orang lain. Dan para ulama mengatakan pendapat yang paling sahih adalah maqam mahmudah ini adalah syafaat. Maka inilah yang nak sangat Nabi SAW perolehi, sebab saingan Nabi begitu sengit sekali. Nabi ini tuan-tuan bukan seorang. Berapa jumlah para Nabi? Pernah Abu Umamah radhiyallahu anhu dia cerita, Abu Zar Al-Ghifari radhiyallahu anhu tanya kepada Nabi, ya Rasulullah, kam wafa iddatul anbiya? Ada berapa jumlah Nabi di seluruh dunia? Nabi jawab, jumlahnya mi'atu alf wa arba'ah wa ishruna alfa. Jumlah Nabi ada 124,000 orang. Ar-rusulu min dhalika 315 jaman ghafira. Dan Nabi itu 124,000, 315 di antaranya adalah para rasul, dan jumlah mereka ramai sekali, jaman ghafira. Hadis riwayat Imam Ahmad. Kita sebagai orang beriman wajib tahu 25 saja. Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishaq, Yaqub, Yusuf, Ayub, Syuaib, Musa, Harun, sampailah Nabi kita SAW. Tapi jumlah totalnya adalah 124,000 orang. Jadi pencalonan ada 124,000 pencalonan. Tuan-tuan kena bayangkan, ini pilihan raya. Bukan pilihan raya Melaka, dah. Pilihan raya di kalangan Nabi-Nabi untuk yang paling menonjol dapat anugerah maqam mahmudah. Saya nak berkempen bagi pihak Nabi pada malam ini. Tuan-tuan kena undi Nabi, afundi Nabi. Macam mana cara afundinya? Bukan pakai SMS, hantarkan RM10 3 klik, ada. Typekan nombor di bawah, dah hantarkan 322888. Bukan begitu. Nak undi Nabi dapat anugerah ini, doakan setiap kali lepas dengar azan. Sehingga Nabi kata, Sallallahu lil wasilah, tolong doakan untuk saya dapat wasilah. Fa innaha manzilatun fil jannah, dia satu kedudukan yang mulia dalam surga nanti. La tambaghi illa li'abdin min ibadillah, dan takkan diberikan kecuali orang yang paling istimewa di kalangan hamba-hamba Allah. Dan di hujung Nabi sebut, wa arju an akuna ana huwa, dan aku sangat berharap akulah orangnya yang dapat anugerah itu. Takkan tuan-tuan kita tak nak tolong? Jasa Nabi banyak, perjuangan dia begitu luar biasa sekali. Dia minta tolong kita satu kali ini saja, tolong undi dia. Sebab
saingannya begitu tinggi. 124,000 orang para nabi. Dia anugerah ni yang layak masuk nabi-nabi je. Tuan-tuan tak payah mimpi lah. Kita ni semua cak ayam je. Harap kepiah atas kepala tak ada. Sembahyang malam jarang, puasa jarang, khatam Quran pun bulan Ramadan. Tak payah mimpi lah maqam mahmudah ini. Tak masuk neraka pun nikmat sangat dah. Tapi kalau tuan-tuan nak cuba mencalonkan diri, boleh, tak ada masalah. Kok lepas manalah tahu. Mintalah anak cucu doakan tuan-tuan. Kenapa kita kena sokong Nabi kita? Banyak hari antara hari. Takkan semulia hari Jumaat. Walau banyak Nabi antara Nabi, takkan semulia Nabi Muhammad. Kita yakin betul Nabi kita lah paling layak mendapat benda ini. Paling layak. Dan kita yakin betul Nabi kita layak. Dan kita akan terus mengundi baginda tanpa jemu. Bukan sebab kita fanatik, taksub. Tidak. Nabi memang layak. Apa sebab? Pengorbanan dia, jasa dia, akhlak dia. Tuan-tuan, dalam dunia ni, Nabi ni kita tak boleh banding dengan kita. Kita ni semua macam perbandingan apple dengan musang king, tak sesuai. Nabi ni kena perbandingan apple and apple. Yang boleh dibandingkan dengan Nabi adalah para Nabi sendiri. Nabi kalau dibandingkan dengan para Nabi yang lain, dia tetap excellent lagi. Bandingan kita memang langit dengan bumi lah. Dia dibandingkan dengan Nabi-Nabi yang lain, itu jauh Nabi kita ke depan lagi. Pertama, Nabi kita adalah orang yang paling berat ujian dia. Tetapi dialah orang yang paling sabar sekali. Tahukah tuan-tuan, Nabi kalau sakit, sakitnya double. Nabi kalau demam, katalah kita panas kita 40, contohlah 40, Nabi 80. Dia punya suhu dia. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu pernah cerita, pernah Nabi dia sakit. Abdullah bin Mas'ud pun ziarah. Kemudian kata Abdullah bin Mas'ud, "Ya Rasulullah, innaka latu'aku waq'an syadidah." Ya Rasul, nampak tuan ni menahan sakit yang kuat. Sakit sangat ke ya Rasul? Kata Nabi, "Ajal, ya, ini aku kama aku rajulan minkum." Saya kalau sakit, sakit saya umpama 2 orang sakit di kalangan umat saya. Saya tanggung 2 penyakit untuk saya seorang. 2 orang demam duduk dalam badan saya. Maka kata Ibn Mas'ud, "Zalika anna laka ajrain." Oh, adakah ini bermakna Allah Ta'ala akan bagi tuan 2 markah, 2 pahala? Jawab Nabi, "Ajal, zalika kazalika." Of course, kata Nabi, sudah tentu. Sudah tentu Allah nak bagi saya double. Kita kalau sakit gigi pun tak boleh tahan lah. Nabi kalau sakit gigi, sakitnya seolah-olah semua gigi sakit. Tapi dialah manusia paling sabar sekali. Ini hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Mana kalau Nabi Ayub tu dia sakit, Nabi kita lagi sakit kalau dia kena penyakit. Tapi dia sangat sabar. Kesabaran Nabi ini sangat luar biasa walaupun dibandingkan dengan Nabi yang lain. Saya ambil contoh. Pertama, perlu diingat perbahasan kita ni bukan nak merendahkan Nabi yang lain. Tidak. Nabi yang lain pun kita sayang. Kita letak mereka semua dalam hati kita. Walaupun mereka tu bukanlah Nabi kita, tapi kita sayang. Cuma kita bincang malam ni banding Nabi kita dengan Nabi yang lain ini daripada segi nas dalam Quran. Jelas menunjukkan Nabi kita lebih layak untuk kita berikan sokongan untuk nak membalas jasa dia. Pertama, kita bandingkan dengan salah seorang Nabi yang juga dicalonkan. Dan saya ingat Nabi ini winnable candidate juga, iaitu Nabi Nuh AS. Nabi Nuh ni calon boleh menang. Calon boleh menang sebab dia punya track record luar biasa. Dia berdakwah 950 tahun. Tidak ada Nabi yang menyamai rekod dia. Kita mengajar kelas takmir 3 bulan pun penat dah rasa, nak berhenti dah rasa. Dia mengajar 950 tahun. Tapi Allah uji dia, umat dia tak dengar cakap dia. Akhirnya dia terpaksa berhijrah, berpindah. Dan dia bawa naik kapal dia. Majoriti yang naik pula bukan manusia, binatang. Punyalah susah ujian dia, berat. Nabi Nuh ujian dia berat. Tapi sebenarnya kalau kita fikirkan balik, patutlah Nabi Nuh bawa binatang naik kapal.
Kalau bawa orang pening, tuan-tuan, macam-macam komplain lah. Nak itu, nak ini, makan tak sedap lah, apa susah tu. Kalau bawa binatang, bagi rumput dia senyap kan. Kita hari-hari main internet, tengok perangai manusia. Tuan-tuan ada tak kadang-kadang terfikir, patutlah Nabi Nuh bawa binatang naik kapal. Orang macam-macam, kaki komplain, tak faham baca tajuk. Oh, ramai manusia baca tajuk hidup dia. Lepas tu komplain, patutlah Nabi Nuh bawa binatang dulu. Nabi Nuh diuji oleh Allah, kaum dia derhaka pada dia. Allah rekodkan dalam Quran surah Nuh ayat 26 sampai 27. Sampai satu peringkat Nabi Nuh angkat tangan berdoa kepada Allah supaya dihancurkan umat dia. Wa qala Nuhun rabbi la tazar 'alal ardi minal kafirina dayyara. Wahai Tuhan, jangan engkau biarkan seorang pun orang-orang kafir itu tinggal di atas muka bumi. Sesungguhnya kalau engkau biarkan mereka hidup, nescaya mereka akan melahirkan zuriat baru yang berbuat maksiat dan juga kafir kepadamu. Surah Nuh ayat 26 sampai 27. Nabi Nuh geram sangat kepada kaum dia. Dia doa kepada Allah, hancurkanlah semua. Setakat tuan-tuan mengenali Nabi SAW, pernah tak Nabi doakan begitu? Setakat tuan-tuan kenal Nabi kita, pernah atau tidak Nabi mendoakan orang itu dimatikan sampai anak cucu dia tak payah hidup je lah, ya Allah? Nabi kita tak pernah begitu. Sabarnya luar biasa sekali. Cerita yang paling masyhur, ketika Nabi sebelum hijrah, 3 tahun sebelum hijrah, Nabi telah menukar strategi dakwahnya pergi ke Taif. Bila Nabi pergi ke Taif, Nabi bawa Zaid bin Harithah radhiyallahu anhu. Kenapa Nabi memilih Taif? Taif ni kampung moyang dia. Moyang Nabi sebelah perempuan nama Atikah. Atikah ni isteri kepada Hashim bin Abdul Manaf. Nabi kita salah silahnya Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Manaf. Hashim bin Manaf itu isterinya nama Atikah. Atikah itu kampungnya di Taif. Artinya Taif adalah kampung moyang Nabi. By right dia berhak untuk balik ke kampung moyang dia. Peringkat awal pengurusi JKK, belia, Pak B semua dah setuju buat program. Kita atur elok-elok, panggil orang kampung, buat briefing apa itu Islam. Adalah agak buat makan sikit, entah apa makanan masa itu. Tapi ternyata tipu semata-mata. Nabi naik ke atas, rupanya mereka mengejek, menghina Nabi, membaling batu sehingga Nabi berdarah kepalanya meleleh sampai ke buku lali. Datang malaikat, 2 malaikat. Pertama Jibril dan yang kedua malaikat gunung. Malaikat yang berkuasa menjaga bukit. Jibril sokong Nabi. Dia kata, ya Rasul, saya bawa kawan. Mana seolah-olah dia bawa ni Abang Long, kawasan lagi besar ni, saya bawa itu. Malaikat gunung offer pada Nabi, ya Rasulullah, saya tak boleh tahan orang hina tuan macam ni. Kalau tuan tak, saya boleh angkat gunung di Mekah, saya empat atas Taif, hancur semua. Apa respon Nabi? Kalau nak mengikut skrip Nabi Nuh, silakan, biar mati je lah semua. Jahat semua tu, penipu, langgar perjanjian. Tapi tak, kata Nabi, arju an yukhrijallahu min aslabihim man ya'budullah wahdahu la yushriku bihi syai'a. Kata dia, jangan. Saya doa kepada Allah, moga Allah mengeluarkan daripada tulang sulbi mereka zuriat keturunan yang nantinya akan sembah Allah. Hadis Bukhari. Boleh dia nak berdoa seperti doa Nabi Nuh, tapi tak. Nabi kita sabar. Dia berjuang dalam keadaan sabar. Akhirnya tahun 630 Masihi, Bani Thaqif yang merupakan majoriti penduduk di Taif datang jumpa Nabi dan peluk Islam beramai-ramai. Sabar sangat Nabi kita. Takkanlah orang macam ni tuan-tuan tak nak undi. Undilah. Doakan dia dapat maqam mahmuda. Ketika dia turun daripada bukit Taif, Nabi menangis. Menangis mengenangkan, mana lagi aku nak bawa Islam ini. Sehingga Aisyah pernah tanya Nabi, ya Rasul,
Ada tak peristiwa yang menyedihkan tuan selain daripada perang Uhud? Perang Uhud kan ramai sahabat meninggal, terkorban, saudara dia pun meninggal, mati syahid. Kata Nabi, Uhud ni nothing. Ada lagi yang ganas lagi? Ada. Okey, apa yang lebih dahsyat daripada cerita Uhud? Cerita di Taif, kata Nabi. Taif. Taif kan tak ada perang, mana ada orang mati. Ya. Tapi walaupun Uhud ramai terkorban, habis peperangan, aku masih lagi boleh kumpulkan sahabat, buat mesyuarat kabinet, bincang postmortem kenapa kita kalah. Artinya masih ada kerajaan. Tapi Taif, selepas aku dihina, aku tak tahu nak bawa Islam ke mana. Buntu. Mekah tak boleh jalan. Pergi Taif, ingatkan boleh buat cawangan baru pun tak boleh. Maksud Nabi tak ada planning lagi pergi Madinah. Jadi Nabi tak tahu nak bawa Islam ini ke mana, kata Nabi. Nabi menangis. Jadi ketika Nabi turun itu, lamma adza sufaha Taif nabiyina, ketika orang-orang yang bodoh di Taif itu menghina Nabi kita, Nabi menangis. Awa ila syajarati inab yunaji rabbuhu fi dhilliha. Nabi pun singgah di sebuah kebun anggur. Nabi duduk di situ. Kemudian Nabi menangis, bermunajat pada Allah. Ketika itu fa'aqbala addas khadibul bustan biqitfi inabin. Datang satu orang pekerja di kebun anggur itu, nampak Nabi dan juga Zaid sedang menangis berhad. Apakah agak berlaku kepada mereka? Yang ni saya akan ceritakan kemudian, kerana ingat kita beri dulu laluan kepada azan isyak. Sebab kalau kita langgar azan isyak, kita terlepas satu doa untuk Nabi pada malam ni. Mana hilang undi, rugi mana-mana. Jadi kita silakan Bilal untuk mengumandangkan azan, dan tuan-tuan kena doa bersungguh-sungguh lepas azan supaya Nabi kita dapat maqam mahmudah. Kita berhenti seketika, kembali selepas ini. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, kita kembali menyambung syarahan kita pada malam ini. Kalau ikut peraturan kita berhenti isyak, tapi saya mohon izin daripada jemaah untuk anjakkan sedikit pelaksanaan solat berjemaah kita, untuk saya habiskan sedikit ceramah pada malam ini. Mohon izin daripada semua. Muslimin muslimat sekalian, balik kepada cerita Taif tadi. Nabi kita apabila dia turun daripada Taif, dia duduk di sebuah kebun. Datang satu orang laki-laki, ternampak Nabi berdua dengan Zaid bin Harithah. Lantas dia mengadu kepada toke dia. Toke dia dua beradik, Utbah bin Rabi'ah dan Syaibah bin Rabi'ah. Masa tu dua-dua beradik ni belum Islam. Dia pun mengadu kepada toke dia. Toke, itu sana ada dua orang. Dia macam cakap Bangladesh, agak saya pun tak tahulah. Itu sana ada dua orang nangis. Apa mau bikin? Mau suruh balik kah? Toke dia kata, tak apa. Kasih dia duduk, you angkat satu bakul kecil, kasih dia makan anggur, nanti dia makan, dia baliklah. Okey bos, dia pun ambil anggur. Fa aqbala adas qadimul bustan bi qitfi inabin. Bawa sebekas anggur. Berikan pada Nabi kita. Nabi kita bila tengok anggur, ialah kepenatan dan sebagainya, dia pun ambil. Falamma wada'a Rasulullah fihi yadahu qala bismillah. Bila Nabi ambil anggur tu masuk ke mulut, Nabi baca bismillah. Maka Adas yang serve anggur ni tadi, dia pegang tangan Nabi. Dia kata, wallahi inna hadzal kalam ma yaquluhu ahlu hadhil bilad. Demi Allah, Encik punya cakap, sini orang tak ada cakap. Saya sini lama duduk, tak ada ini bismillah. Encik mana punya orang? Dia tanya kepada Nabi kita. Nabi pula terkejut. Sudah, jarang orang tanya soalan begini. Nabi pun tanya, wa min ahli ayyi bilad anta wa madinuka. Kamu kampung mana? You agama apa? Dia jawab oleh laki-laki ni, ana Adas, nama saya Adas. Ana Nasrani, saya Kristian. Wa ana rajulun min ahli Ninawai, saya sana asal Ninawai. Ninawai ni sekarang dalam peta panggil Nineveh, terletak di Mosul, Iraq sekarang ni. Jauh daripada Iraq, dia migrate pergi ke Taif, duduk jauh bekerja. Bila Nabi dengar Ninawai, Nabi terus
min qaryati rajul salih Yunus bin Matta. Oh, you satu kampung lah dengan itu Yunus bin Matta. Nabi Yunus alaihissalam. Nabi Yunus asal daripada Ninawai. Lagilah adas terperanjatnya. Wa ma yudrika min Yunus bin Matta. Ai, macam mana encik boleh kenal itu Yunus bin Matta? Sini orang tak ada kenal punya. Ini Nabi Yunus apa zaman bila lama? Zaman tu tak ada Google, tak ada maklumat. Macam mana you boleh kenal? Nabi pun menjawab, zaka akhi kana nabiyan wa ana nabi. Oh, itu saya punya saudara lah. Kenapa saudara? Dia nabi, saya nabi, kita nabi semua saudara. Dia sebab nabi kan semua asal daripada Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim ada dua orang anak laki-laki, Ismail dan Ishak. Dua-dua jadi nabi. Dari jalur Ishak dapat anak nama Yakub. Yakub juga jadi nabi. Yakub ada 12 orang anak. Salah seorang anaknya Yusuf. Yusuf jadi nabi. Dan daripada keturunan Ibrahim jalur Ishak ni jugalah yang melahirkan Nabi Syuaib, Ayub, Zulkifli, Musa, Harun, Sulaiman, Ilyas, Ilyasa, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa alaihi wassalatu wassalam. Dan daripada jalur Nabi Ismail melahirkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi semua ni saudara lah. Jadi akhirnya bila Nabi beritahu kepada Adas, saya ni adalah Nabi, fa akabba Adas ala Rasulillah yuqabbilu ra'sahu wa yadayhi wa qadamaihi. Dia pun tunduk, dia cium kepala Nabi, dia cium tangan Nabi, dia peluk kaki Nabi, dan dia mengucapkan 2 kalimah syahadah. Hadis riwayat Baihaqi. Lokasi tempat Nabi bertemu dengan Adas itu sekarang diabadikan menjadi Masjid Adas yang terletak di Taif sekarang ini, lebih kurang dalam sejam setengah daripada Masjidil Haram, lebih kurang dalam 91 km. Dan kalau kita nanti ada peluang untuk pergi buat umrah, boleh mohon untuk buat ziarah ke Taif. Sekarang banyak dah package pun buat sekali package pergi ke Taif. Dulu Taif ni dia tak bagi kita masuk sebab permit kita Mekah Madinah saja. Tapi sekarang dia pun dah ada jadi negara pelancongan. Taif pun masuk. Asal bayar tak ada masalah. Dia abon je, asal bayar on. Tak ada Arab, tak ada. Asal bayar on, abon betul. Jadi bayar naik kata. Ada beberapa package yang buat, tapi sayang saya tengok itinerary dia banyak bermain saja, rugilah. Ada tu saya tanya jemaah, pergi Taif, pergi ustaz. Habis buat apa Taif? Tak ada apa, main roller coaster je. La ilaha, main roller coaster naik ke Taif. Tak salah, dia Taif ni macam Cameron Highland, sejuk, sedap. Banyaklah ada, bolehlah ada hiburan sikit, shopping, rose dan bagai-bagai. Tapi isikan juga pengisiannya dengan melawat tempat-tempat yang pernah diziarahi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi dia Nabi kita, dia always positif. Walaupun dihina, dia tidak doa ke yang tak baik kepada orang, dan dia sentiasa cari peluang. Oh, ini peluang. Dengan bismillah saja dia Islamkan satu orang. Dia semangat dakwah, dia tak ada putus asa. Ini perjuangan. Orang macam ni kita kena angkat tuan-tuan, jadikan sebagai maqamah mahmudah. Sama juga Nabi dari segi musuh. Mungkin ada orang kata, oh Nabi tak ada musuh barangkali. Saudara-saudari sekalian, Nabi ramai orang tak suka dia, ramai. Terutama di kalangan musuh-musuh yang kita panggil gunting dalam lipatan, musuh dalam selimut, telunjuk lurus, kelingking berkait. Orang-orang munafik ramai sekeliling Nabi. Kalau macam Abu Jahal, Abu Lahab, itu terang-terang berlawan betul. Yang ini depan baik, salam cium tangan, belakang bantai siang malam. Lagi pening berhadapan dengan musuh begini. Siapa tidak kenal Abdullah bin Ubay bin Salul? Abdullah bin Ubay ni presiden munafik. Tapi Nabi tidak pernah doa kepada Allah, ya Allah kau mandulkan Abdullah bin Ubay biar tak ada anak. Dia kalau ada anak dia esok samsing. Dah. Dia doa kepada Allah anak dia jadi soleh. Memang betul. Anak Abdullah bin Ubay nama Abdullah bin Ubay, sahabat Nabi yang setia. Dia mati syahid dalam peperangan Yamamah. Nabi doakan, walaupun bapa dia jahat, tapi Nabi doa kepada Allah, jangan kau jadikan anak dia jahat macam bapa dia. Macam Nabi yang kita sebutkan awal tadi dalam Quran tu, tak sebut nama lah, dia doa biar mati je semua. Beza atau tidak? Penyayang dia. Ada satu lagi orang munafik di Madinah, namanya Abi Rabi'.
Abi Rabi' ni timbalan presiden munafik. Presiden dia Abdullah bin Ubay, timbalannya Abi Rabi'. Abi Rabi' ini pun jahat juga, tetapi Nabi doakan yang baik-baik saja. Akhirnya anak Abi Rabi' namanya Hanzalah radhiyallahu anhu, sahabat Nabi. Dan Hanzalah ini juga mati syahid berjuang seruan jihad. Dialah yang cerita kita pernah dengar, mati syahid dalam keadaan belum sempat mandi wajib. Dia kahwin waktu petang, malam tidur dengan isteri, suami isteri, baru kahwin. Tiba dekat subuh semboyan, panggil pergi perang. Dia lupa dia belum mandi lagi. Dah biasa bujang, lupa belum mandi, terjun pergi perang. Dalam perang mati. Kata Nabi, aku tengok malaikat turun memandikan jenazah Hanzalah bin Abi Rabi'. Itu anak orang munafik. Ini Nabi kita. Nabi. Kita macam sekarang, kalau dah benci satu orang, kita benci satu keluarga, kita benci. Sampai atap rumah dia pun kita benci. Ni apa punya hati tak ada tasawuf, betul lah. Lalu depan, aku tak boleh ustaz, aku tengok atap rumah dia, aku menyampah. Habis awak pergi kerja ikut mana? Aku ikut lombong mana pun tak apa, aku tak nak lalu depan rumah dia. Sekali aku benci ustaz, semua keluarga dia aku benci. Itu kan bodoh namanya. Nabi, orang tak suka dia, bapak tak suka. Takkan anak-anak nak eritkan sekali? Tak. Nabi ni dia orang baik lah, orang baik. Sebab itu kalau banding dengan kita, langit dengan bumi, tak perlulah kita bandingkan. Bandingkan dengan Nabi-Nabi yang lain, Nabi kita tetap penyabar. Begitu juga kalau kita bandingkan Nabi kita dengan seorang lagi Nabi, ini juga winnable candidate juga, calon boleh menang. Siapakah dia? Nabi Yunus AS. Nabi Yunus antara calon tough juga dari segi saingan sengit. Sebab Nabi Yunus pernah diuji duduk dalam perut ikan. Lama duduk dalam perut ikan. Tapi maaf, bukan kita tak nak menyokong Nabi Yunus. Nabi kita lebih terror lagi. Dari segi apa? Kesabaran dia berbanding Nabi Yunus tak ada tolok banding. Ada satu ayat Quran, Allah Ta'ala suruh Nabi kita bersabar. Jangan kau ikut perangai orang itu. Nabi Yunus, kata Allah Ta'ala. Allah Ta'ala sebut di dalam surah Al-Qalam ayat 48 sampai 50. Fasbir li hukmi rabbika wa la takun ka sahibil hut idh nada wa huwa makzum. Maka bersabarlah kamu Muhammad terhadap takdir Tuhanmu. Bersabar. Itu payah, bersabar ni payah. Yang tadi berapa orang boleh bersabar, mikrofon tak boleh start daripada mula? Tak ramai. Gelisah, keluh kesah. Aduh, apa benda surah ni. Payah, sabar ni payah. Baik itu Nabi kita dituat, maka bersabarlah kamu. Sabar itu subur. Enggak sabar masuk kubur. Sabar, relax je lah, tunggulah dia okey. Mana ada masalah kekal sampai kiamat, lantaknya. Tapi dia ni untuk peringatan surah masjid. Dia surah masjid ni ada jin. Dan dia ada satu spesies jin tu kerjanya main PA system. Ya, saya tahu, saya imam. Kerjanya mengacau PA system. Mungkin lama tak ceramah ke apa ke, ataupun dia tengok ni jin Masjid Negeri Pahang ni lain macam jin dia bawa sekali ni. Jadi jin ni rasa tercabar apa, dia usik-usik gini lah tu ya. Yang pening-pening ni bukan khurafat. Ni bukan khurafat dah. Macam Masjid saya ada jin. Surau tuan-tuan ada jin. Saya walaupun Masjid Negeri Pahang ada jin, saya jin paling besar sekali. Sebab saya imam besar, jin paling besar sekali. Tak, dia tak ada apa, ni makhluk Allah belaka, duduk sekeliling kita ni. Adalah ada musik-musik sikit, musik-musik sikit, main-main, kadang main lampu, blablabla, buat tak tahu lah tuan-tuan ya. Ni dah okey, ni tak ada apa lah ni. Dah okey, dia pun dah dengar ceramah, duduk diam-diam tu tadi tak musik. Jin tak apa, jangan hantu lari semua ni. Semua lah, sebut jin dia tahan sikit. Nabi Allah Ta'ala sebut, fasbir li hukmi rabbika wa la takun ka sahibil hut. Wahai Muhammad, engkau kena sabar dengan takdir aku. Jangan kau jadi seperti orang yang duduk dalam perut ikan itu. Allah Ta'ala tak sebut nama, tapi dia sebut kasahibil hut, orang yang duduk dalam perut ikan hut itu. Ithnada wa huwa makzum, iaitu ketika dia berdoa kepadaku dalam keadaan
Dia sedang marah kepada kaumnya. Allah rekodkan dalam Quran. Kenapa Nabi Yunus marah? Kita sebab nak hormat dia, kita tak sebut marah lah. Kita sebut Nabi Yunus merajuk. Kecil hati sikit. Kenapa Nabi Yunus kecil hati? Dia berdakwah di Mosul. Tadi kita cerita pasal Adas daripada Ninawai di Mosul, Iraq. Dia berdakwah di Mosul selama 30 tahun. Berapa orang pengikut yang ikut ajaran dia? Selama 30 tahun dia mengajar, 2 orang saja. Seorang umatnya nama Rubil, seorang nama Tanuh. Bayangkan 30 tahun mengajar, 2 anak murid. Dia boleh sabar lagi. Tuan-tuan yang cikgu sekolah buat PDPR, anak murid kalau pagi-pagi patutnya 15, tinggal 2, tuan-tuan terajang tak letak terajang. Budak-budak ni aku pula rajin daripada diri pula dah. Jangankan budak tak datang, kalau budak-budak datang tapi tak buka kamera, tuan-tuan marah atau tidak? Marah. Ini baru PDPR setahun lah lebih kurang. Bayangkan Nabi Yunus 30 tahun sabar lagi. Kita malah ni lebih ramai daripada umat Nabi Yunus. Tapi Nabi Yunus pada penghujungnya dia beritahu, ialah sepatutnya Rubil dengan Tanur takkan muka yang sama je, patut awak ajak sikit kawan-kawan datang tengok ceramah. Ada muka yang sama 30 tahun. Akhirnya Nabi Yunus kata, saya ni nak berehat sikit lah, berjalan-jalan mencari idea baru. Sebenarnya dia nak macam nak mengajuk dah. Lalu dia naik kapal, kemudian dia jatuh ke laut. Dan cerita selebihnya kita tahu sejarah dia jatuh dalam laut, dia telan oleh ikan. Cerita ni cerita Quran. Tuan-tuan balik boleh buka surah Yunus ayat 98, boleh buka surah Al-Anbiya ayat 87 sampai 88, boleh buka surah As-Saffat ayat 139 148. Ada cerita pasal Nabi Yunus. Kita bukan membawang dia dah, memang cerita dia merajuk ketika berdakwah terlampau lama, tak ada orang nak ikut ajaran dia. Sebab itu menjadi pedoman kepada kita para penceramah, para asatizah, ustaz-ustaz yang mengajar. Tak kira ceramah ke, mengajar orang Quran ke apa ke, kalau hati tisu, mudah koyak, jangan masuk bidang dakwah. Ada setengah yang saya dengar ujung-ujung telinga datang berceramah surau kecil kadang-kadang, bila tak ramai orang dia marah. Macam mana buat promosi tak ramai? Saya kalau ceramah, dia cerita pengalaman dia yang lepas. Tak boleh begitu, sombong namanya. Ada setengah penceramah ini datang, lepas tu kadang nak azan. Ada setengah negeri azan ni kena berhenti. Jadi datang JK, Ustaz, tak mahu kita azan sekejap. Takkan tak boleh saya ceramah perdana ni kan, takkan tak boleh terus ke tu. Ustaz ni kita dah tulis dah sini sila berhenti untuk azan. Tak apalah azan, dia tutup kitab balik. Cerita benar. Pesen macam ni, kalau dulu Nabi Yunus jatuh laut makan di ikan, awak kalau penceramah pesen begini, esok jatuh laut makan di ikan siakap Langkawi padan muka. Ikan siakap Langkawi telan padan muka. Mana boleh merajuk buat kerja agama ni? Berapa orang pun yang tengok lantak ni. Kita view berapa malam ni? Tak kira, tak payahlah berapa orang nak tengok je lah. Tak usahlah syah. Kerja dakwah nak suruh orang tengok ke? Tak. Kita buat kerja nak suruh satu orang jadi baik pun tahan lah. Dia balik, dia buat pula kebaikan pada orang lain dan kita makan komisen saja. Jangan mengajuk. Macam cerita Nabi Yunus, pelajaran untuk kita. Jadi undi Nabi kita. Banding Nabi Yunus, Nabi kita tetap number 1 lagi. Siapa lagi Nabi yang tough dari segi persaingan dengan Nabi kita? Nabi Musa AS. Kita Nabi Musa kita respect, kita sayang Nabi Musa. Sebab Nabi Musa kalau bukan kerana jasa dia, kita semayang 50 waktu sehari tuan-tuan. Kalau bukan kerana jasa Nabi Musa yang suruh Nabi adjust balik. Asalkan Isra' Mi'raj Nabi bawa perintah 50 semayang, Nabi Musa tahan. Nabi Musa tanya apa perintah dapat? 50 waktu semayang. 50? Banyak. Umat engkau kecil-kecil, tak payah minta kurang. Nabi naik turun sampai tinggal 5.
5 tu pun Nabi Musa cadangkan minta kurang lagi. Nabi kita jawab, saya dah malu lah bang, turun naik pada 50 tinggal 5. Tapi kalaulah Nabi kita hendak naik lagi, alangkah untungnya kita. Patut kita semayang setahun sekali je, Tahun Raya. Tak payah masjid kena sumpah seranah tutup masjid. Tak daya tuan-tuan, muka baru ada cahaya sikit, berapa bulan nak lebah muka, kutuk dia orang bodoh punya tu imam macam-macam. Imam bodoh, Yahudi, Freemasonnya. Baru ni ada cahaya sikit. Rupanya hidup kena kutuk ni, hilang cahaya pada muka. Hilang cahaya, tengok macam tak ada cahaya, nak mati juga. Rupa kena sumpah dia jemaah, tak boleh datang semayang. Kita yang kena. Kita kena. Ni dah masjid buka, dia sumpah pula jarak sah. Macam tanam pokok getah, dia kata sudah saya kena sumpah kita ni. Jadi penyanyi senang tak kena sumpah. Puji dia orang siang malam. Tuan-tuan sekalian, Nabi Musa kita ucap terima kasih. Tapi banding Nabi Musa dengan Nabi kita punya sabar lagi luar biasa. Apa cerita? Ceritanya begitu. Nabi Musa, ni cerita dalam Quran. Nabi Musa ketika dia pergi ke Bukit Tur Sina untuk menerima wahyu, dia keluar 40 hari. Dia naik ke bukit 40 hari. Jadi umat dia tinggal di bawah. Bagi tuan-tuan yang pernah ke Semenanjung Sinai di Mesir, jadi di bawah tu macam padang pasir saja. Bukit pun bukit-bukit batu gitu. Dia tinggalkan kaumnya di bawah, dia naik ke bukit bermunajat kepada Allah. Siapa yang tolong jaga umat dia? Yang jaga umat dia ketika itu adalah Nabi Harun. Nabi juga. Dia pun tinggal 40 hari. Selepas dia selesai munajat, Nabi Musa turun semula, dia dapati kaum dia dah bubar parti. Bubar parti lah kita panggil. Keluar parti, tubuh parti baru. Tebuk batu-batu apa semua, buat sembahan. Musa Samiri buat patung lembu bagai-bagai apa semua, sembah. Apa perasaan Nabi Musa? Nabi Musa kesal lah, marah. Kenapa marah? Sebab dia dah wakilkan Nabi Harun tolong tengok-tengokkan. Kalau dah rupa macam ni, macam tak ada orang jaga ni. Nabi Musa ni pula, ni untuk maklumat, Nabi Musa ni garang. Dalam Quran ada satu cerita, punca Nabi Musa dikejar oleh Firaun dan sebagainya. Antara sebabnya masa dia muda-muda dulu adalah dia pernah tumbuk satu orang, mati orang tu. Nabi Musa boxing terror, dia hayun satu pelumbuk, meninggal orang. Nabi Musa kan jangan main-main. Jadi Nabi Musa ni bila dia tengok geng ni dah ukir batu, sembah patung macam-macam, orang pertama dia cari Nabi Harun lah. Allah rekodkan peristiwa itu dalam Quran surah Taha ayat 92 sampai 94. Qala ya Harun ma mana'aka id ra'aitahum dhallu ala tattabi'ani afa asaita amri. Nabi Musa tanya kepada Harun, wahai Harun, apa yang menghalang kau daripada buat tindakan ketika engkau tengok mereka dah jadi sesat begini? Adakah engkau sengaja nak derhaka pada aku? Tuan-tuan, kalau kita baca ayatnya, kita akan bayangkan Nabi Musa bercakap dengan Nabi Harun berdepan. Kalau kita dramakan peristiwa itu, mungkin sambil berdiri Nabi Musa pegang tongkat, Nabi Harun berdiri tunduk takut. Tapi sebenarnya tak. Allah Ta'ala sambung dalam ayat itu, qala ya ibna umma la ta'khuz bi lihyati wala bi ra'si. Nabi Harun ketika ditanya oleh Nabi Musa, dia hanya menjawab, wahai saudaraku, janganlah tarik janggutku dan janganlah pukul kepalaku. Rupanya Nabi Musa dia tanya Nabi Harun sambil tarik janggut, kau mai sini? Dia takut. Absen kau tak tengok budak-budak? Pam sekali, tarik lagi. Bayangkan garang tak garang Nabi Musa. Nabi Musa garang lah, mau tak sakit hati tuan-tuan, kita tinggal untuk tengok 40 hari saja dah jadi macam-macam, marah dia. Dalam ayat yang lain surah Al-A'raf ayat 150, qala ibna umma innal qauma istad'afuni wa kadu yaqtulunani fala tushmit bil a'da wala taj'alni ma'al qaumidh zalimin.
Wahai saudaraku, sesungguhnya kaum kita menganggap aku ni lemah, tidak segagah kamu. Hinggakan wakadu yaqtulunani, bahkan mereka berkonspirasi nak membunuh aku. Maka wahai saudaraku, wala tushmit bil a'da, jangan malukan aku depan musuh-musuh kita ini. Dahlah dia tak takut dengan aku, dia anggap aku lembik. Kau tarik-tarik pula janggut begini, jatuhlah lagi maruah aku. Wahai saudaraku, janganlah begini. Nabi Harun terpaksa minta kepada Nabi Musa, tolong santunilah dia. Ini surah Al-A'raf ayat 150. Tuan-tuan yang kulu kilim mendengar ceramah tentang Nabi SAW, pernah tak Nabi kita buat begitu pada siapa-siapa? Never. Baik sangat Nabi kita ni, baik sangat. Mungkin ada yang kata, agaknya Nabi kita tak diuji seberat Nabi Musa agaknya. Nabi kita mana pernah dikhianati oleh orang dia sendiri? Siapa kata Nabi kita tak pernah dikhianati oleh orang-orangnya sendiri? Nabi pernah dikhianati oleh sahabat. Pernah, bukan orang munafik, sahabat. Kalau tuan-tuan masih ingat peristiwa yang masyhur, cerita Hatib bin Balta'ah radhiyallahu anhu, seorang sahabat kanan Nabi, seorang komando tentera, veteran perang Badar. Tak semena-mena dia telah membocorkan rahsia rancangan serangan Fathu Mekah. Satu perancangan yang begitu sulit. Nabi bincang bersama dengan pakar-pakar strategi dia. Kita nak masuk ke pintu mana, pasukan satu buat apa, pasukan dua buat apa. Perbincangan dan mesyuarat itu, minit mesyuaratnya dibocorkan oleh sahabat. Dan ini satu pengkhianatan besar. Tuan-tuan, kesalahan membocorkan rahsia sulit negara, hukumannya hukuman bunuh, terutama keselamatan. Tapi Nabi kita ni, dia ni orang relax. Macam mana Nabi boleh tahu rancangan nak ke Mekah tu telah dibocorkan? Nabi ada special brand. Siapa special brand Nabi? Kita program kita malam ni pun ada special brand. Tapi special brand kita boleh kenal. Boleh cam tengok kuku tahu special brand. Nabi punya special brand Jibril alaihissalam. Dah kalau Jibril yang jadi dia punya intelijen, mana orang boleh lawan? CIA tak boleh lawan, Mossad tak boleh lawan, Bukit Aman tak boleh lawan. Intelijen tentera kita untuk lawan. Sebab Jibril dia nampak orang tak nampak dia. Mahal lah. Jibril datang beritahu kepada Nabi, ya Rasulullah, ini rancangan nak pergi ke Mekah ni dah dibocorkan. Siapa yang bocorkan? Dia pun beritahu kepada Nabi. Nabi macam mana sekarang? Dia dah sampai ke sebuah tempat begini. Baiklah, terima kasih. Nabi pun terus panggil 3 orang UTK dia yang paling terkenal, iaitu Ali, Zubair dan Al-Miqdad bin Aswad radhiyallahu anhu. Ni UTK Nabi, sharpshooter semua. Jenis panglima pancung, tak bertanya, tak ada tanya. Panggil 3-3, Ali, Zubair, Miqdad. Kau bergerak hari ini juga sampai di Raudatul Khah, cari satu orang perempuan bawa surat. Rupanya Hatib bin Balta'ah dia pakai kurier JNT, rider dia perempuan. Amen. Rider dia perempuan, supaya mengelirukan pergerakan. Kalau pakai rider laki-laki, kan rider laki-laki bawa kadang tak senonoh, horn rupa rumah orang macam nak roboh rumah orang ni hornnya. Jadi kalau rider perempuan tu ada sopan santun. Ni cerita di Mekah, bukan cerita rider kita. Rider kita okey, bagi salam semua, tak ada horn gegar rumah, tak ada. Dia pakai rider perempuan. Jadi Nabi, ya maklumat intelijen semua Jibril bagi. Gerak malam ni, insyaAllah hari esok boleh sampai Raudatul Khah. Tahan dia kat sana, ambil surat. Ali, Zubair, Miqdad, 3-3 ni UTK, tindakan khas. Tak ada tanya sepatah pun. Tak adalah nak tanya, ya Rasul boleh bagi detail sikit dah apa sebenar surat tu, apa benda.
Orang perempuan tu macam mana? Tak ada. Ini jenis suruh beres boh, pergi je. Tak ada tanya apa pun. Dia terus pacu kuda. Malam itu teruslah sampai ke lokasi Raudatul Khah. Tiba mereka nampak satu suspek yang mencurigakan sedang menunggang kenderaan kuda. Jadi dia pun tahan. Sayyidina Ali terus, tak ada salam, tak ada pantun, tak ada syair, tak ada apa. La tukhrijanal kitab aw la nulqiyanna siyab. Kau bawa surat. Perempuan tu macam biasalah, surat apa ni, awak jangan main-main saya, jangan main-main dengan saya. Bawa surat. Tak ada surat, apa surat? La nulqiyanna siyab. Saya tak dapat surat, saya telanjangkan kau sini juga. Kau nak kena telanjang sini. Ni UTK punya style. Saya telanjang tengah padang pasir, ni laluan highway ni, Selamat Maju Jaya lah kalau tak ada baju duduk tengah sini. Perempuan ni takut juga. Tapi zaman tu boleh ugut begitu sebab zaman tu tak ada suhakam. Boleh lagi. Sekarang ni jangan main-main ugut begitu. NGO berlambak sokong. Anjing orang sokong kan, ni pula kena bogey tengah padang. Nah, main. Jadi Ali dia peduli apa? Suhakam, muhakam. Dia hentam je. Bagi surat. Dapat surat, dia pun balik ke Madinah, bagi depan Nabi. Ali tak tahu surat apa. Ini komando. Nabi buka surat, panggil surat tergempar. Bagi Sayyidina Umar baca. Umar bila tengok surat menggigil. Maka katanya, ya Rasulullah, da'ni adrib unuku hazal munafiq. Ya Rasul, titahkan saya sekarang, saya kerat leher dia sekarang juga. Saya akan potong leher dia sekarang. Hatib bin Balta'ah pucat muka. Nabi tanya, kenapa awak buat macam ni? Hatib tak boleh nak cakap apa. Dia pun ceritalah benda yang sebenar. Ya Rasulullah, saya bukan nak khianat perjuangan kita, tidak. Saya hanya hantar surat kepada saudara-saudara saya di Mekah. Saya hanya minta mereka buat persiapan saja. Sebab kalau kita segerombolan 10,000 orang masuk Mekah, kalau kita tawan semula Mekah, nescaya akan ada PKPD, Perintah Kawalan Pergerakan, diperketatkan secara bersasar. Pasti banyak roadblock, banyak apa-apa, bekalan makanan, bahan mentah, kedai tutup, bagai-bagai. Jadi saya minta saudara mara saya tolong siap je. Siap beli tepung, beras, benda topak apa yang patut simpan di rumah. Saya tak ada niat nak ceritakan secara terperinci. Demi Allah, kata, saya takkan khianat perjuangan kita. Disebabkan alasan dia itu turun firman Allah surah Mumtahanah ayat pertama. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu aduwi wa adukum awliya tulquna ilaihim bil mawaddah. Wahai orang beriman, jangan kamu jadikan musuh aku dan musuhmu sebagai teman setia BFF sesama kamu. Sampaikan kamu cerita pada mereka segala berita, dek kerana kamu sayang sangat kepada mereka. Surah Mumtahanah ayat pertama. Memang kita sayang pada dia, tapi tindakan awak boleh menghancurkan satu perancangan. Ayat ni juga kena kita guna jugalah. Tuan-tuan sayang pada rakan-rakan kita yang lain, silakan. Tapi jangan semua benda cerita. Politik juga ada benda simpan-simpanlah sikit. Tak bocor, jangan begitu. Jangan, agama tak benarkan. Sayyidina Umar tak puas hati. Tak ada. Hukum ya Rasulullah. Ini pengkhianatan. Kita kena ajar sikit. Jangan orang lain esok akan ikut perangai dia ni. Umar garang, dia kira nak kerat kepala ya. Nabi kata tak. Innahu qad syahida badran. Aku tak akan ambil tindakan kepada veteran perang Badar. Nabi dah buat keputusan. Nabi ni kita, tuan-tuan, kita kena ikut dia punya tabiat perangai akhlak. Nabi sangat hormat, menghargai veteran tentera. Macam kita di Malaysia, mana kita hormat sangat veteran tentera. Buat kelakar lagi ada. Memang ada veteran tentera yang kerjanya buat kelakar je dalam internet, ada. Bawa tongkat pakai gulu kilir pelik-pelik, ada. Tak napi buat report je kerjanya, ada. Tapi kita kena hormat mereka kerana mereka menghabiskan separuh pada umur muda mereka mempertahankan tanah air. Kita kena ucap terima kasih pada mereka. Kita ni muda-muda duduk melepak kedai kopi, ngisap beg apa semua. Macam mana boleh jadi bebas? Kerana ada orang sedang berkawal sekarang. Sepadan tanah air,
Sian, dia orang tiap-tiap tahun kena bawa tabung pula merayu Hari Pahlawan. Tak kena cara begitu. Ini orang yang berjuang untuk tanah air. Nabi dia sangat respect kepada veteran perang, sebab dia sanggup korban. Kita semua sanggup masuk askar? Belum tentu. Dia orang habiskan usia muda dengan kawat yang latihan teruk, hitam-hitam kulit berlatih, hantar ke Sabah, hantar ke Lebanon, hantar ke mana-mana. Jadi kita kena respect kepada veteran, tentera veteran, orang yang dah pencen. Kena sayang pada mereka. Kalau di negara luar, veteran ada tempat khas, tempat duduk dalam kereta api, ada tempat seat khas di airport dan sebagainya. Kita memang tak ada lah, kesian. Nabi kata innahu qad syahida badran. Ini veteran perang Badar, aku kena hormat pada mereka. Sebab perang Badar ni kata Nabi, mana-mana orang yang perang dalam peperangan Badar, i'malu ma syi'tum faqad wajabat lakumul jannah. Wahai orang ahli perang Badar, lepas ni kamu buatlah apa saja kamu nak, kerana Allah dah perekodkan kamu ni pancikat wajib masuk syurga semua. Ni hadis riwayat Imam Bukhari dalam kitab peperangan. Tapi balik kepada tadi, bandingkan Nabi kita dengan Nabi Musa, beza. Tak adalah Hatib Bebal Ta'ah kena tarik janggut kami sini. Kurang ajar. Habis rahsia kantor pakai JNT, hantar ke Mekah apa, kurang ajar. Tak ada. Sabar. Siapa lagi kita nak bandingkan dengan Nabi yang lain? Kita bandingkan Nabi kita dengan Nabi Sulaiman AS. Ini antara winnable candidate juga. Nabi Sulaiman ni terkenal lah dalam sejarah dia. Kalau di kalangan Bani Israel ini, memang dia ni Nabi yang sangat dikagumi. Dan kita pun, bagi kita orang Islam, walaupun Nabi Sulaiman ni bukan Nabi kita, tapi kita respect pada Nabi Sulaiman. Kita pun sayang pada, walaupun bukan Nabi kita, ada sayang. Saya ingat tuan-tuan pun ada nama Sulaiman di sini. Mungkin walaupun Sulaiman tu bukan nama orang Arab macam Sulaiman daripada bangsa Arab. Sulaiman ni nama orang Bani Israel. Tapi inilah keunikan umat Nabi Muhammad SAW. Nama umat dia pun berbuh nama Yahya, Zakaria, tu semua Nabi Bani Israel. Lepas itu orang Israel, kalau jemaah Malaysia masuk Palestin, dia pun heran tengok nombor nama pasport semua. Bakhalah syukum sekoha, what's your name? Dia tengok nama, your name Sulaiman. Dia pelik. Macam mana muka Melayu nama Sulaiman? Dia pelik. Zakaria, nama Zakaria. Terperanjat ada nama semua nama Nabi Bani Israel. Sebab Nabi kita tak ajar kita pandang rendah Nabi lain. Kita respect semua. Masuk Nabi Sulaiman, kita pun respect. Nabi Sulaiman ni, dia raja. Dalam banyak-banyak Nabi, tak ramai Nabi yang raja, melainkan dia dengan ayah dia je raja. Tuan-tuan ada tak sini anak jadi raja? Ramai. Oi, jadi raja sedap tuan-tuan. La ilaha illallah. Jadi raja sedap. Bukanlah sedap kuasa, kekayaan, tidak. Sedap daripada segi taklah sesusah macam kita orang bawahan, orang biasa ini. Tuan-tuan nak keluar sempang melintas pun berapa kali pandang kiri kanan, nak kena melintas baru boleh jalan clear. Jadi raja tak payah orang lain tolong tahan kereta. Hidup mudah. Tu ramai nak jadi raja tu. Tapi nasib baik bangsa kita, bangsa Melayu ni, bangsa beraja, MIB, Melayu Islam beraja. Orang Melayu dia mesti ada raja. Apa sebab? Melayu kalau tak ada raja, semua orang perangai macam raja. Itu masalah orang Melayu. Semua macam raja, handal-handal. Tapi bila ada raja seorang, dia jadi mengalah sikit lah. Nabi Sulaiman juga dia kaya. Nabi Sulaiman juga dia ada kuasa mutlak. Dalam dunia tak adalah orang yang sehebat Nabi Sulaiman. Dia boleh bercakap dengan burung hud-hud. Ini direkodkan dalam surah An-Naml ayat 15 sampai 16. Nabi Sulaiman boleh bercakap dan memahami bahasa semut, disebutkan dalam surah An-Naml ayat 18. Nabi Sulaiman boleh memerintahkan angin, surah Sad ayat 36. Perintah angin, tuan-tuan, sejuk panas, nak sejuk nak panas kena kontrol pakai remote. Nabi Sulaiman tolak pakai tangan je. Macam ni angin sejuk, pup dia tolak, terus pusing kipas sana.
Dia punya mukjizat dia, Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman dia boleh menundukkan jin. Surah Sad ayat 37 sampai 38. Boleh menundukkan jin. Lepas itu tanya ustaz-ustaz yang pandai ngubat orang ruqayyah, antara ayat yang masyhur dia orang baca ayat surah jin. Jin dia kalah betul dengan Nabi Sulaiman. Saya masjid saya tuan-tuan, masjid saya tempat ada buat rawatan jugalah untuk orang nak buang-buang jin ni. Suka menengok orang-orang perempuan, apa ramai orang perempuan lah yang kena saka tak apa-apa ni. Jadi bila datang berubat dengan imam-imam saya yang lain tu, kadang kita tengok jugalah. Macam pengalaman tuan-tuan. Ada sekali saya setengah mengajar begini, habis mengajar masjid, cuma orang datang, dia nak suruh sign lah itu macam-macam. Ada 2 orang budak perempuan muda. Saya pun tengok, jarang budak muda datang semayang di masjid ni. Dia kata kami ni datang semayang tapi ada nak berubat. Oh, berubat dengan Tuan Imam? Nampak sihat, sakit apa? Saya ni ada sakit Ustaz. Yalah, sakit apa? Saya ni dalam saya ni ada benda. Dan benda saya ni tak suka ke Ustaz. Terubah seorang lelaki. Saya terus lari tuan-tuan. Terubah seorang lelaki-lelaki. Don't play. Itu real betul tu. Terus berubah. Ada sekali tu tempat rawatan saya pergi tengok. Imam kita tengah baca lah. Orang yang kena saka ni semua jenis mata pandang ke atas begitu. Macam dalam cerita hantu tu lah. Pandang ke kita macam nak telan ni. Bila saya lalu, tiba-tiba yang tengah diubatkan, dirawat ni, dia menjerit, "Ustaz!" dia kata. Sebenarnya bukan dia cakap, jin dia tu yang cakap. "Ustaz pandai pantun." Hai, jin pun tengok ceramah. Tengok. Dia kata. Jin tengok TV 3 ke TV je lah? TV 1. Jin macam kita juga. Ada boleh borak, ada apa macam-macam lagi. Tapi kata-kata semua Nabi Sulaiman je sebut. Dalam kita ni ada saka 3 orang, tapi tak payahlah menjerit macam ni tuan-tuan. Nak balik Kuantan ni payah nak buat ubat ni. Tak ada nak buat ubat. Nabi Sulaiman dia boleh melelehkan tembaga. Tembaga ni dia pegang meleleh. Surah Sabah ayat 12. Nabi Sulaiman dia boleh pindahkan istana orang pergi dekat tanah dia. Orang zaman sekarang kurier barang je pakai lalamuh. Dia pakai jin. Dia punya lalamuh yang paling hebat dalam dunia. Jin Ifrit datang menghadap dia. Ana atika bihi qabla an taquma min maqamik wa inni alaihi laqawiyyun amin. Datang jin beritahu, wahai Nabi, wahai tuanku, ampun tuanku. Patik boleh bawa singgasana itu kepada tuanku sebelum tuanku bangkit daripada tempat duduk. Sesungguhnya patik ni orang yang kuat, lagi boleh dipercayai. Surah An-Naml ayat 39. Nabi Sulaiman power. Lepas itu kadang orang Israel dikutuk Nabi kita. Dia kata, kau punya Nabi cakap banyak. Nabi adalah miskin, baju tampai koyok-koyok. Cakap banyak. Tengok Nabi kita orang, Nabi Sulaiman, ada kuasa, ada kekayaan, ada macam-macam dia miliki. Kita akui Nabi kita tidaklah semewah, sehebat, sekaya, sekuasa Nabi Sulaiman. Tetapi kita nak jelaskan, Nabi Sulaiman dapat segala yang dia dapat itu sebab dia minta kepada Allah. Dia minta, dan permintaan dia itu direkodkan dalam Quran surah Sad ayat 38. Rabbighfirli wa habli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di innaka antal wahhab. Ya Allah, maafkan permintaanku ini. Wa habli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di. Anugerahkanlah kepada aku kerajaan yang takkan dimiliki oleh seorang pun selepasku. Innaka antal wahhab. Sesungguhnya engkau maha pemberi. Surah Sad ayat 38. Nabi Sulaiman doa kepada Allah supaya dikurniakan kerajaan yang takkan dimiliki oleh sesiapa pun. Sebab itu saya selalu pesan, negeri-negeri yang majoritinya simple majority,
menteri besar atau ketua menteri, dia kena amalkan doa ini, supaya tak ada yang keluar parti, melompat parti jadi pilihan raya besar dan bagai-bagai lagi. Doa kepada Allah, ya Allah, kurniakan pada aku kerajaan yang takkan dimiliki oleh sesiapa pun selepas pada ini. Ini bukan jampi serapah, ni doa Nabi Sulaiman. Tuan-tuan pun kalau jadi bos ke, pegang surau masjid, jadi nazir ke apa, baca ke doa ni, biar sampai tua esok pegang jawatan. Tak ada orang cabar sampai bila-bila. Nabi kita ditawarkan kekuasaan, dia tolak. Beza atau tidak? Beza. Nabi kita minta jauh sekali, di offer, tolak. Jadi kita nak beritahu pada orang yang pelekeh Nabi kita, hello sir, kita punya Nabi ada offer tau. Dia dapat offer letter, dia tolak. Malaikat datang merayu, dia tak nak lagi. Buktinya kata Ibn Abbas, annallaha arsala ila nabi sallallahu alaihi wasallam malakan minal malaikah ma'al malakil Jibril. Pernah sekali Allah utus dua malaikat, satu malaikat Jibril, satu lagi malaikat yang tidak dikenali, datang berjumpa dengan Nabi. Nabi tak kenal. Jibril Nabi cam. Faqala lahul malak. Tiba-tiba malaikat yang Nabi tak kenal ni, dia telah memperkenalkan, dia sebut, dia bercakap pada Nabi, ya Rasul, inna Allah azza wa jalla yukhayyiruka baina an takuna nabiyan abdan au nabiyan malikan. Ya Rasulullah, saya diutuskan oleh Allah untuk nak renew kontrak. Rupanya Nabi ni daripada departmen apa ni, Jabatan Perkhidmatan Awam Malaikat punya departmen lah. Kerjanya kontrak Nabi sebagai Nabi nak disambung lagi. Jadi dia kata dalam kontrak baru ini, Tuan diberi pilihan, antakuna nabiyan abdan au nabiyan malikan. Tuan diberi pilihan. Pertama, terus jadi Nabi, tapi kita upgrade post, boleh jadi raja. Mana tuan jadi Nabi dan jadi raja, ada kuasa. Atau nak kekal macam sekarang, jadi Nabi, kekal jadi orang biasa. Nak yang mana satu? Surat dah bawa dah. Surat kenaikan pangkat, kemudahan dah dibawa, tinggal milih. Nabi kita tak adalah terus jawab, tak apalah, saya tak nak, saya nak relax. Tak, Nabi pun diam juga, berfikir juga. Ya tak ya, kalau aku ada kuasa, luas sikit dakwah. Kalau tak ada kuasa, ceramah masjid surau lah kerja aku. Macam sekarang ceramah, tak tahu benda, tak boleh nak kuasa, tak boleh buat undang-undang, tak boleh buat hukum, tak ada kuasa. Tapi kalau aku Nabi pun 50-50 juga. Maka ketika itu faltafata Rasulullah ila Jibril kal mustashir. Nabi pandang pada Jibril, Jibril pandang pada Nabi. Nabi buat isyarat. Macam mana? Seolah begitu, kita tak tahu sebab dalam matan tak disebutkan apa isyaratnya. Mungkin kejip mata, mungkin angkat hidung pun kita tak tahu. Kita bayangkan Nabi macam angkat kening kau kita. Sayang ke tak? Seolah begitulah. Nak sayang ke? Seolah begitu. Fa'auma ilai an tawadda. Jibril pandang pada Nabi, buat isyarat. Tak payah, kata Jibril. Stay humble, stay sederhana, jadi tawaduk saja. Beres boh. Nabi kata, bal nabiyan abdan. Tak apalah cik malaikat, saya kekal nak menjadi Nabi, dalam masa yang sama saya nak jadi orang biasa sahaja. Hadis riwayat Imam Tabrani dan juga Baihaqi. Tuan-tuan sekalian, inilah manusia hebat, perjuangan dia, perjuangan dan pengorbanan dia. Sanggup tak terima jawatan, sanggup tidak berkuasa, asalkan umat dia lebih selesa berbanding kehidupan dia. Sebab itu sewajarnya dalam kita nak menghayati kisah perjuangan Nabi pada malam ini, yang mana saya sebutkan tadi, kalau nak disusun terlalu banyak, mari kita balas satu saja cara mudah selain daripada cerita sunnah, selawat dan bagai-bagai. Tuan-tuan jangan tinggalkan doalah pada Nabi untuk dapat maqam mahmudah tiap kali dengar azan. Ada orang kadang komplain, ustaz saya keliru lah nak jawab azan surau lagi,
azan dalam radio lagi, azan TV lagi, azan surau ke asrama lagi, azan dalam handphone lagi. Mana satu saya nak jawab? Tuan-tuan, jawab je lah semua. Kalau ada 5 azan, 5 doa, tuan-tuan dapat undi pula pada Nabi. Syafaat 5 dah dapat, takkan tak nak. Jadi biarlah, tak payahlah kita gaduh-gaduh. Ni apa ni surau sana azan, ni azan, telefon lagi azan. Hello, ini nak undi Nabi kita. Hanya boleh dibacakan doa itu lepas azan saja. Tak apalah, dengarlah azan. Saya kira sekadar itulah. Kalau kita panjang lagi sekarang, banyak pula jadi pening kita nak amal mana satu ni Ustaz. Amal tu ialah bacalah doa untuk Nabi dapat maqam mahmudah tiap-tiap hari selepas daripada kita mendengar laungan azan. Saya kira sekadar itulah saja sembang-sembang kita pada kesempatan malam ini. Sekali lagi saya mengucapkan ribuan terima kasih di atas undangan. Mohon maaf sebarang kekurangan. Moga-moga kita bertemu pada lain-lain kesempatan. Sebelum kita berpisah, marilah kita menadah tangan berdoa kepada Allah. Moga Allah pelihara diri kita, negara kita, kampung kita, surau kita, dan menjauhkan kita dari perkara-perkara yang tak diingini selepas daripada penganjuran program ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan tukhrijuna biha min zulumatil wahmi. Allahumma tawil umurana wa sahih ajsadana. Ya Allah, panjangkanlah umur kami, sihatkanlah tubuh badan kami. Wa nawwir qulubana wa thabbit imanana wa ahsin a'malana wa wasi' arzaqana wa ilal khairi qaribna wa anil syarri ab'idna wa qdi hawaijana fid dini wad dunya wal akhirah innaka ala kulli syai'in qadir. Ya Allah, terangkanlah hati kami, tetapkanlah iman kami, elokkanlah amalan kami, luaskanlah rezeki kami, dekatkanlah kami dengan kebaikan, jauhkanlah kami dari kejahatan. Kabulkanlah segala doa kami sama ada dalam urusan agama, dunia ataupun akhirat. Allahumma rzuq baladana Selangor Darul Ihsan khasatan wa sairul bilad muslimina amatan as-sakha wan nama war raha wa hfazha bihifdzika min kulli makruh ya rabbal alamin. Allahumma inna na'udzubika minal baras wal junun wal judam wa min sayyi'il asqam wa na'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Ya kafi ya syafi ya wafi ya hamid ya majid, irfa' 'anna kulla ta'bin syadid waqfina minal haddi wal hadid wal maradi syadid wakshif 'anna minal bala'i ma la yakshifu ghairuka. Allahumma inna nastaghfiruka innaka kunta ghaffara. Tahassanna bidzil izzati wa atasamna bi rabbil malakut wa tawakkalna 'alal hayyil ladzi la yamut. Allahumma asrif an wilayah Selangor Darul Ihsan wa Malaysia wa sa'ir biladil muslimina hadzal waba wa qina syarrid da wa najjina min jami'il anwa'il bala bi lutfika ya latif innaka 'ala kulli syai'in qadir. Subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sekadar itu, mohon tuan-tuan mendoakan perjalanan saya balik ke Pahang selamat sampai pada malam ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.